Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah SWT. InsyaAllah hari ini kita akan mulakan pelajaran kita. Kita akan teruskan pelajaran kita dalam tajuk dalam bidang ibadah di bawah tajuk tayamum. InsyaAllah ya. Baik, kita akan mulakan kelas kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillah rabbil alamin. Baik, anak murid sekalian, saya harap kamu semua sihat dan kamu dapat beri tumpuan untuk memahami apa yang ingin saya sampaikan. Okey, kamu tengok ini muka surat 102. Tak apa, kamu tak pakai buku teks lagi pun tak apa. Kamu tengok saya kat sini. Sekiranya tulisan tak jelas, baru kamu tengok dalam buku teks. Okay, hari ini kita nak mempelajari satu tajuk baru, iaitu tayamum. Apa itu tayamum? Kita akan tengok. Terlebih dahulu, dia kata teliti dan fikirkan. Okay, kamu tengok dekat sini, ini gambaran di mana? Pada fikiran kamu dekat mana ni? Kalau tengok macam ini, katil, ada gambar-gambar jantung macam ini, semestinya ini ialah di klinik ataupun di hospital. Baik, kita baca sama-sama untuk lebih memahami. Okay, yang pertama dia kata, Ustaz, kaki saya berbalut. Bagaimanakah cara saya mahu berwuduk nanti? Dia risau ni, bagus budak ni. Walaupun sakit, dia fikir tentang solat. Itu yang kita nak. Jangan kamu sakit, kamu pakai alasan sakit dan tidak solat. Itu tak bagus. Baik, ya? Jadi, apa kata Ustaz ni? Nizam. Kalau kita ni, kita panggil nizam lah namanya. Tapi dalam sebutan yang betul, nizam. Dalam keadaan-keadaan tertentu, Islam mengharuskan kita bertayamum. Ni pelajaran awal. Dia kata Islam mengharuskan kita bertayamum dalam keadaan-keadaan tertentu. Okey, baik. Jadi kat sini, poin di sini ialah ziarah menziarahi amalan diberkati. Tengok ada kawan dia, ustaz datang. Ini satu amalan yang baik kerana kita menziarahi orang yang sakit. Okey. Kita tengok maksud tayamum. Tayamum pengertian tayamum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Itu pengertiannya. Tayamum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Ini pengertian tayamum. Ini saya nak nanti kamu tulis nota ini, kamu jadikan nota dan tulis di dalam buku aktiviti bahagian ulum syariah. Okey, ini kamu Ustaz akan terangkan. Dia kata menyapu debu tanah yang suci. Maksud yang suci ini debu tanah yang tak tercemar dengan najis. Jadi bukan sebarang. Kalau kamu tahu kawasan tu tempat kucing buang tahi kucing berak satu kencing kat situ, bau debu tanah tersebut, kawasan tersebut, jangan pula kamu guna debu tersebut. Itu yang dah tercemar. Sebab dia kata debu yang suci. Jadi anggota yang terlibat disebut di sini muka dan kedua-dua tangan hingga ke siku. Nanti kita akan terangkan kemudian. Dalil berkaitan dengan tayamum ini seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Suratul Maidah ayat yang ke-6, surah yang ke-5. Maksudnya
sedangkan kamu tidak memperoleh air. Maksudnya sekiranya kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah. Maksud tanah itu ialah debu yang bersih. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6, surah yang ke-5. Mengapakah kita bertayamum menggunakan debu tanah? Ditanya kita. Ini persoalan ini akan dijawab. Okey, kenapa kita menggunakan debu tanah? Okey, sambungan daripada dialog tadi ada lagi kawannya. Di sebelah ni Ustaz sebelah. Kata kawannya, tayamum saya tahu guna pasirkan Ustaz. Kata kawannya ni. Mungkin kawan ni pernah belajar di kelas kafah atau sebagainya. Jadi dia tahu. Jadi kata apa kata kawan seorang lagi? Izzah, kita gunakan debu tanah yang suci, bukan pasir. Okey, dia betulkan kawannya. Kawannya kata pasir. Mungkin dia salah faham. Tapi sebenarnya menggunakan debu, bukannya pasir. Okey, kita tengok muka surat yang sebelah. Okey. Baik, seterusnya, ini yang penting yang perlu kamu tahu. Okay. Baca dan fahami. Dia kata, baca dan fahami. Dia suruh kita baca dan fahami. Apa yang kita tengok di sini ialah rukun tayamum. Rukun tayamum ini tidak banyak. Dia ada 4 sahaja rukunnya. Okey, 4 sahaja. Rukun tayamum ada 4. Yang pertama ialah berniat. Macam biasa, kalau kita berwuduk pun kita berniat, mandi hadas pun kita berniat, itu mesti jadi rukun yang pertama. Iaitu yang pertama ialah berniat. Bagaimana bacaan niatnya? Nawaitu tayammuma lil istibahati fardhis salah lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitu tayammuma li istibahati fardhis salah lillahi ta'ala. Maksudnya, kalau kamu tak boleh nak baca ni, tak ingat. Kamu nak baca nawaitu tayammuma li istibahati fardhis salah lillahi ta'ala, kamu tak dapat nak ingat, kamu baca maksud pun dah betul. Maksudnya, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Itu niat. Yang kedua ialah menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Berapa kali? Dia tak sama macam kita ambil wuduk sekali sahaja. Yang ketiga, menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Maksudnya sebelah kanan sekali, sebelah kiri sekali. Ada cara nanti kita akan belajar. Dan yang keempat ialah tertib. Tertib ini ialah mengikut urutan. Jangan kamu basuh muka dulu, kamu gunakan debu sapu di muka dulu, lepas tu di tangan, jangan kamu sapu di muka dahulu, lepas tu baru kamu niat. Itu tak boleh. Ataupun kamu sapu tangan dulu, baru kamu sapu di muka. Tak boleh. Dia kena ikut urutan. Sebab itulah rukunnya yang keempat, tertib mengikut urutan. Baru betul. Okey, kita tengok sedikit lagi, iaitu sunat tayamum. Kita nak tengok kepada sunat tayamum. Apa perbuatan sunat tayamum? Iaitu yang pertama, membaca basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyapu muka dari atas ke bawah. Dari atas, menyapu muka dari atas sampai ke bawah. Jangan dari bawah ni tolak ke atas. Kalau kena, betul juga, tetapi sunnah. Yang ketiga, menipiskan debu pada tapak tangan. Lepas kita bawah sikit lah. Lepas kita letakkan tangan kita atas debu, bila kita angkat, kita nipiskan dia. Itu ialah perkara sunnah. Kita letak atas debu, kan?
Lepas tu kita nipiskan dia. Itu ialah perkara sunnah. Okay, yang keempat, merenggangkan jari ketika menepuk debu. Itulah menepuk tu jarang kan, macam tu. Okay, jari kamu jarakkan. Yang kelima, mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Muka tak ada masalah. Tangan ni dahulukan tangan kanan, lepas tu tangan kiri. Menghadap kiblat. Itu sunnah lagi, menghadap kiblat. Membaca doa wuduk setelah selesai bertayamum. Macam mana kamu baca doa selepas wuduk, sama bacaannya. Jadi ini perkara sunat. Kalau kamu ikut, dapat pahala lebih. Kalau kamu tak mengikutnya, sah tetapi tak adalah pahala lebih. Baik, kita tengok pula sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Sebab-sebabnya yang pertama, tiada air setelah berusaha mencarinya. Mesti cari dulu. Okey, mesti cari dulu. Kalau tak ada air, baru boleh kamu bertayamum. Jangan kamu tak ada air kat rumah, tapi rumah kawan kamu ada air sebelah rumah, kamu dah tayamum. Tak boleh. Kamu usaha cari dalam sekitar yang tidak jauh pada kamu. Carilah. Kalau tak ada dekat Bandar Baru Samaria, cuba tengok di Sukma, atau tidak ada ataupun tidak. Selagi mana boleh cari. Okey, tak ada sangat, baru boleh kamu bertayamum. Yang kedua, ada air tetapi hanya mencukupi keperluan diri dan ternakan. Diri dan ternakan. Maksudnya minuman ada air tetapi tak cukup. Kalau kata kamu guna air untuk berwuduk, kamu nanti akan tak ada air untuk minum. Binatang akan mati, tak habis minum air. Air itu tak boleh. Jadi maksudnya kamu kena tayamum. Okey, ada air tetapi tidak mencukupi untuk perkara yang lebih penting, untuk kamu minum dan sebagainya. Jadi kamu kena tayamum. Yang ketiga, jarak tempat ada air terlalu jauh. Contohnya kawasan kamu ni memang tak ada air langsung. Air sungai tak ada, kering kontang macam kat padang pasir, jauh nak pergi cari lagi. Jadi boleh tayamum. Kalau ada air sungai, air rumah tak ada, boleh guna air sungai selagi mana dia suci. Yang keempat, terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau ada musuh berdekatan tempat air. Contoh tadi tu, yang kawan yang gambar yang tadi tu, yang muka surat sebelum ni, dia sakit, dia tak boleh nak wuduk, jadi dia kena bertayamum. Ataupun ada tak jauh daripada tempat kamu itu ada air, cumanya ada musuh sedang kawal kat tempat air. Kalau pergi kena tembak, memang mati. Jadi kat situ kamu boleh bertayamum. Walaupun ada air dekat dengan kamu, tapi tak selamat untuk kamu ambil. Okey. Yang kelima, cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Ini negara kita mungkin tak ada. Di luar negara tu, kalau musim sejuk saji, kalau kena air tu boleh memudaratkan tulang dia bahagian dalam. Jadi di situ dia boleh bertayamum. Wallahu a'lam. Jadi mutiara yang diberikan iaitu taati Allah, iman bertambah. Taatlah Allah, beribadahlah walau apa pun berlaku dengan kamu, sakit dan sebagainya, beribadahlah kepada Allah. Baik, kita akan terus nanti dengan video yang kedua, insya-Allah.